KPM. Untuk seterusnya ini kita akan tengok kaedah pembersihan air yang tercemar dengan penggunaan teknologi hijau. Okey, penggunaan berbola lumpur mikroorganisma efektif ataupun effective microorganism EM. Ini adalah sumber gambar yang menunjukkan berbola lumpur mikroorganisma efektif. Okey, EM itu tadi. Dan kita ada tengok yang pertama apa penggunaan berbola lumpur mikroorganisma efektif EM ini. Yang pertama, usaha mereka cipta kaedah pembersihan air yang tercemar dengan penggunaan teknologi hijau merupakan satu proses berterusan di negara kita Malaysia. Yang kedua, antara kaedah teknologi hijau yang digunakan untuk merawat air sungai yang tercemar di Malaysia termasuklah penggunaan berbola lumpur mikroorganisma efektif. Okay, effective microorganism EM. Dan kita ada langkah-langkah untuk membuat berbola lumpur mikroorganisma efektif yang akan digunakan untuk merawat air yang tercemar. Okay, terdapat 6 langkah. Yang pertama, masukkan tanah dan EM bokashi, iaitu EM tadi efektif mikroorganisma, ke dalam besen dan kita gaulkan campuran tanah dan EM bokashi itu. Dan yang kedua, tambah larutan EM ke dalam campuran tadi dan gaul lagi sehingga sebati. Dan langkah yang ketiga, bila kita dah gaul sehingga sebati, kita bulatkan campuran supaya menjadi berbola lumpur EM. Kita bulat-bulatkan supaya ada nampak setiap satu lumpur campuran tadi tu dalam bentuk bulat. Dan yang keempat, alas dasar dulang dengan surat khabar dan letakkan berbola lumpur EM di atasnya. Dan langkah yang kelima, simpan bekas yang mengandungi berbola lumpur EM tadi di tempat tanpa sinaran matahari ataupun angin yang kuat untuk mengelakkan berbola menjadi kering dengan cepatnya. Dan langkah yang terakhir, keenam, berbola lumpur EM tadi dah sedia digunakan apabila permukaan berbola disaluti oleh fungi putih ataupun kulat putih. Jadi ini adalah 6 langkah, 6 prosedur untuk membuat berbola lumpur mikroorganisma efektif yang bertujuan untuk merawat air yang tercemar. Dan kaedah ni, penggunaan berbola lumpur ni telah banyak digunakan, diaplikasikan untuk merawat air yang tercemar. Contohnya di sungai-sungai yang tercemar. Jadi ini adalah satu kaedah aplikasi teknologi hijau. Maknanya kita gunakan campuran tanah, kita ada campuran mikroorganisma efektif tadi untuk hasilkan berbola lumpur. Dan berbola lumpur ni apabila kita letakkan di dalam sumber air yang tercemar, dia dapat merawat air yang tercemar itu tadi. Okey, ini adalah kita kata penggunaan berbola lumpur untuk merawat air yang tercemar. Ya, itu adalah untuk subtopik terakhir bagi pencemaran alam sekitar. Ada soalan tak apa-apa, Irfan? Ada, cikgu. Mengenai berbola lumpur kita ni. Jadi Irfan sebagai rakyat Malaysia sendiri, Irfan boleh tak orang kata apa gunakan berbola lumpur itu dan Irfan pergi ke sungai yang tercemar dan Irfan buat sendiri? Boleh. Sebab tu kita kata teknologi hijau. Contohnya kalau kita ada sisa pepejal di rumah sekalipun, kan, contoh kulit pisang, sayur-sayuran yang saki-baki, kita boleh gunakan, simpan dalam kaedah yang tertentu untuk hasilkan teknologi hijau yang membantu bumi kita untuk kita pastikan sentiasa dalam keadaan yang lestari, bersesuaian dengan tajuk kita, kelestarian alam sekitar. Jadi bolehlah saya tanya soalan untuk Irfan untuk kita rangkumkan rumusan apa yang kita pelajari pada hari ini. Okey. Irfan dah bersedia. Jom. Apa soalan cikgu tu? Kita imbas baliklah kan. Kalau yang pertama kita tengok
kita belajar berkenaan dengan definisi pencemaran alam sekitar. Kan, maknanya apa yang tidak diperlukan dalam air, Betul. udara, tanah, itu yang kita kata pencemaran. Betul. Kan? Boleh Irfan nyatakan tak? Okey. Apa jenis pencemaran alam sekitar yang Irfan ingat? Baik, seperti apa yang telah dibincangkan oleh Cikgu Rosam sebentar tadi, sepanjang 1 jam ini kita bercakap mengenai pencemaran alam sekitar yang ada 4 jenisnya. Yang pertama, kita ada pencemaran udara. Betul. Yang kedua, kita ada pencemaran terma. Betul. Yang ketiga, kita ada pencemaran tanah. Yang keempat, kita ada pencemaran air, Cikgu. Ya, Ada tepat. 4 kesemuanya. Kita ada 4 jenis dan ingat Irfan dan anak-anak murid di luar sana, jenis-jenis pencemaran tadi ada perkara, ada punca yang menyebabkan sesuatu jenis pencemaran itu berlaku. Dan paling saya ingatlah penerangan Irfan tentang penyahutanan tu. Penyahutanan. Bagus. Dan penyahutanan adalah satu punca yang menyebabkan pencemaran Terma, Cikgu. terma. Ya, bagus. Dan itu adalah untuk berkaitan dengan jenis dan punca pencemaran alam sekitar. Dan Baik. seterusnya kita buat eksperimen BOD. Kan, kita nak tengok setiap sampel air yang berbeza macam mana perubahan terhadap larutan metilina biru. Okey, Cikgu. Baik, mungkin sekarang ni Cikgu boleh berikan penilaian mengenai prestasi Irfan sepanjang 1 jam kita ke udara hari ini. Silakan. Saya Macam mana, Cikgu? tanpa ragu-ragu Irfan. Tanpa ragu-ragu. Ya, Irfan adalah seorang murid yang terbaik. Terima kasih, Cikgu. Mantap Irfan. Okey, Kalau boleh saya nak Alhamdulillah. bagi semua bintang Semua. ni kepada Saya perlukan Irfan. masa lah. Cuba nak tampal. 1, 2, Okey. 3, 4, Baik. Lagi, Cikgu, lagi. 5. Yalah, terakhir pun saya bagi juga sebab sangat-sangat cemerlang. Terima kasih, Tahniah, Cikgu. Irfan. Baik, dan saya berterima kasih kepada Cikgu. Dan mungkin ada rakan-rakan saya yang berada di rumah nak tahu bagaimana untuk mereka mendapatkan latihan pengukuhan di mana, Cikgu? Oh, boleh. Kita tengok melalui portal Sumberku. Sumberku. Di situ ada latihan, Cikgu, kan? Dan Ya, juga insya-Allah. nota. Ya. Baik. Didik TV KPM